Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, kita jumpa lagi hari ini dalam sesi sembang. So hari ini kita nak sembang pasal berkenaan dengan pengurusan kewangan lah. Okey, dan juga macam mana Mas boleh membantu untuk uruskan kewangan dengan lebih baik lah. Okey. So hari ini tajuk kita 4 kesilapan urus cash flow. Cash flow, urus aliran wang tunai kita lah. Aliran pendapatan kita setiap bulan. Apa 4 kesilapan utama yang biasa orang buat lah. Yang biasa orang buat, yang mungkin orang kata biasa. Orang kata biasa. Tapi sebenarnya itu adalah satu kesilapan. So kenapa kita nak kena urus cash flow ni? Sebab bila kita urus cash flow, kita urus aliran wang tunai kita, aliran tunai kita akan jadi lebih baik. Jadi kita boleh orang kata bernafas lah, bernafas dengan duit yang ada. Sebabnya duit kita ni limited kan. So pendapatan kita limited, tapi kehendak kita memang unlimited lah. Sebab tu kita kena uruskan. Kalau kata kita ni bukan golongan marhain, kita ni anak bangsawan kan, anak jutawan ke, billion-wan ke, okay, so tak ada masalah lah, kita tak perlu urus pun. So kita nak apa, pakai beli kan. Tapi sebab kita ni orang yang orang kata limited pendapatannya, jadinya kita kena uruskan cash flow kita. Sebabnya kita nak, bila kita ada cash flow yang lebih baik, jadinya at the end kita ada simpanan dan kita ada untuk nak guna di masa hadapan yang belum tentu lagi apa akan berlaku di masa depan kan. Sebarang kecemasan, sebarang keperluan yang mendesak. Tapi kita dah, bila kita bersedia, kita dah ada simpanan, kita dah ada persediaannya, dana-dana yang kita dah sediakan. Okey, so itulah sebenarnya ultimate kenapa kita kena urus cash flow kita. Kalau tidak, kita boleh saja pakai saja mana duit yang ada untuk nak gunakan hari ini, habis saja kan. Tapi kita ada matlamat. Sebab tu kita pentingnya kena ada matlamat kewangan lah, matlamat kewangan. So saya pun ada cerita sebelum ni dalam sesi-sesi sembang santai saya sebelum ni berkenaan dengan matlamat kewangan. So tuan-puan boleh cek lah balik, boleh tengok, semak balik apa matlamat kewangan yang kita yang patut kita buat lah untuk nak pastikan maknanya keperluan kita di masa depan ni. Ultimate lah, yang hujungnya sekali adalah untuk dana persaraan lah. Sebab kita akan sampai masa yang kita tak boleh bekerja, ataupun memang kita dah tak mampu bekerja dan tak boleh bekerja, kan. So dia ada dua keadaan lah, sama ada kita memang dah tak sihat, ataupun memang masa tu kita dah memang orang kata sampai masa tak diperlukan lagi di dalam pekerjaan tersebut. So takkanlah kita nak orang kata bila dah lanjut usia kita nak masih bekerja. Sebab itu adalah ultimate lah untuk kita. Kenapa kita nak urus cash flow kita? Kita nak uruskan perbelanjaan kita sehari-hari untuk nak jadikan yang paling idealnya adalah kita ada orang kata cash flow yang positif lah. Ada lebihan cash flow kita setiap bulan untuk kita simpan. Tapi sebenarnya kalau dari segi pengurusan kewangan yang bagus, kita dah memang buat kita punya perbelanjaan bulanan, bajet bulanan untuk nak pastikan kita berbelanja di bawah kemampuan. So mana saya dapat benda-benda tu semua daripada buku-buku macam ni lah. So saya bukan bercerita daripada saya punya pengalaman saja, ada juga pengalaman saya, tapi maknanya saya berdasarkan daripada yang saya baca buku contoh Misi Bebas Hutang daripada mentor kewangan saya lah, Cik Omar Zulkifli. Banyak lagi lah buku-buku kewangan lain lah. Contohnya buku kewangan daripada Tuan Azizi Ali ni, jutawan daripada planet Jupiter. Kadang kita kata benda tu teori, tapi teori kita boleh pakai. Bila orang tulis, maknanya dia dah menulis daripada pengalaman dia. So kita boleh memendekkan masa kejayaan kita bila kita tiru kejayaan orang lain. Sebab tu jugalah kan yang Allah hantar Rasulullah SAW ke dunia untuk nak bagi jadi kita sebagai mentor untuk kehidupan kita. Kan kita kan kalau contoh ibadah pun, kalau kita tak buat ibadah ikut apa yang Nabi buat, ibadah khusus kita tu tertolak kan. So ibadah umum macam contoh kata urus kewangan ni salah satu ibadah sebenarnya, sebab kita nak menguruskan hidup kita supaya akan jadi lebih baik. So saya ni pun ibadah umum lah, saya nak menyampaikan ilmu apa yang saya ada untuk orang boleh tiru, boleh orang kata ambil ilmu, ambil manfaat apa kesilapan urus cash flow yang tuan-puan boleh elakkan. Jangan buat untuk mendapatkan benefitnya lah. So kalau tuan-puan buat, benefitnya tuan-puan yang dapat. Okey. So apa kesilapan pertama?
Apa kesilapan pertama? Okey, so kesilapan pertama adalah yang biasa orang buat lah, tukar kereta setiap 5 tahun. Sebabnya apa? Dah rasa macam, kereta dah lama dah, boleh tukar, dah sesuai dah tukar. Lepas tu mungkin dah rasa, sebab excitement ada kereta baru ni, dia dalam setahun gitu je. Lepas tu dah rasa macam, bila tengok kereta yang lain kan, biasanya bila kereta yang lagi baru dia keluar, dia punya design dia lagi cantik lah, lagi moden kan. So kita rasa macam, kereta aku dah lama kan. So kesilapan pertama adalah tukar kereta setiap 5 tahun. Kan biasa sekarang ni kan, biasa. Sebab kereta ni satu keperluan, tapi keperluan tu kita yang akan tentukan apa keperluan kita. Sebabnya dia punya basic kehendak pengangkutan ni adalah untuk membawa kita daripada A ke B. Nak pergi contoh, nak bawa saya pergi kerja contoh, daripada rumah ke tempat kerja. Apa kereta tak kisah, tapi maknanya kita kena ukur di baju di badan sendirilah. Okey. So kalau ikut pengurusan kewangan yang betul, maknanya kita kena ikut kemampuan kita. Tapi kemampuan tu pun ramai orang yang silap faham lah, orang yang salah faham, beli kereta yang memang ikut kemampuan dia, ikut dia punya orang kata gaji. Dan kita pula tak ambil kira macam tak ambil inisiatif untuk nak belajar. Dari segi sebenarnya kereta apa yang paling perlu aku pakai dan paling mampu. Bukan paling mampu ni bukan kita tengok daripada berapa gaji kita dan berapa yang maksimum loan yang kita boleh bayar. Tak, sebabnya kereta ni dia ada pula kos-kos lain untuk kita nak belanja selepas kita dah beli kereta. So itu pun kena ambil tahu. Jadinya cash flow ni apa-apa pun sebenarnya kita yang kena ambil tahu sendiri. Tak ada siapa yang akan tolong kisahkan cash flow kita kalau kita terdesak hujung bulan sampai makan Maggi. So tak ada siapa yang akan tolong lah, kan. So kalau kita nak pergi meminta dengan orang, kita patut, kalau setiap bulan benda yang sama berlaku, kita patut insaf. So ini salah satu daripada jihad saya lah untuk nak bercerita kepada orang berkenaan dengan perkara-perkara macam ni lah. So kesilapan ni bila dah ramai orang berlaku, so janganlah kita buat bila kita dah tahu kan. So sebab ni kenderaan ni daripada A sampai A, nak bawa kita daripada A ke B sahaja. So tak perlu pun nak tukar setiap 5 tahun kereta baru. Macam contoh saya, saya dah ada kereta yang dah berusia dah lebih daripada 14 tahun lah. Dah 14 tahun. Dan masih beroperasi seelok-eloknya, cuma kita kena maintain. So bila kita dah ada kereta yang tak perlu dibayar loannya, maknanya kita hanya perlu sediakan duit untuk maintenance lah. Road tax, insurance, kan, untuk maintenance, pembaikan kan. Tapi macam alhamdulillah saya spend 300 satu bulan pun dah cukup lah untuk nak cover semua sekali. Berbanding kalau contoh saya ada kereta baru yang kena bayar loan lagi, contoh RM900 campur lagi 300 saya kena sediakan juga. Itu 300 tu tak masuk lagi minyak lah. Minyak itu cuma untuk maintenance dia sajalah kan. Maintenance dan juga road tax ataupun dan juga insurance. Kalau minyak betul lagi banyak lah. Maknanya contoh kata tadi, kalau kita beli kereta baru setiap 5 tahun kita tukar kereta baru, maknanya kita tak akan pernah habis loan. So kita akan ada portion lagi untuk loan tu di samping belanja-belanja lain. Jadi kita dah jimat kat situ. Contoh kata 900, bila habis tahun ke-6 kita dah ada lebihan. Contoh kata beli kereta yang bayar bulannya 600, so kita dah lebihan RM600 untuk kita boleh buat benda lain yang boleh memberi nilai tambah kepada keuangan kita. Macam contoh kita dah boleh orang kata melabur di mana-mana kan. Melabur tu kena ada ilmu lah, melabur di mana-mana ataupun menyimpan. Contoh saya kalau saya tak ada ilmu contoh dalam apa-apa pelaburan, duit saya ada lebih, saya simpan je dalam emas. Sebabnya contoh saya memang tak nak guna lagi dalam masa 3 tahun. Contohnya saya tahu saya tak guna lagi duit ni dalam masa 3 tahun, saya akan tukarkan kepada emas. Sebabnya emas ni bila dah lebih daripada 3 tahun, insya-Allah dia akan memberi pulangan lah kepada kita. So kena ada ilmu lah. Sebab yang macam itu kita kena boleh belajar lah, kita boleh belajar. Tapi emas tu perempuan kena tahulah dalam bentuk apa yang paling baiknya untuk nak memberi pulangan kepada kita dalam masa yang panjang. Lebih cepatlah dia punya keuntungan. Contohnya dalam bentuk emas pelaburan macam ni lah, bukannya emas perhiasan. Sebab itu dia ada kos-kos lain lah di sebalik emas perhiasan tersebut. Macam contoh yang ini, dia tidak banyak kos, hidden cost. Dia ada mungkin contoh kalau kata kat sini, hidden cost ni satu je lah. Kita beli emas dan ada juga ada sedikit bayaran premium. Orang kata dari segi nak bayar dari segi kos upah untuk pembuatannya. Sedikit sangat berbanding dengan
emas perhiasan lah, boleh pergi sampai 200-300. Contoh yang ini dalam RM15 sahaja dia punya kos premiumnya. So 10 gram RM15. Contoh yang 1 dinar macam ni hanya RM10 sahaja. Dia punya kos premiumnya kita panggil. Okey, so sangat berbaloi lah untuk kita simpan. Contoh kata dah habis 5 tahun tu, kita tak buat kesilapan yang ni lah. Kita tak buat kesilapan untuk tukar kereta setiap 5 tahun. Jadinya habis saja 5 tahun, kita dah tak perlu dah nak bayar loan kereta. Contoh kita ambil loan 5 tahun lah. Kan, kalau contoh kita ambil loan 9 tahun, maknanya tahun yang ke-10, kita dah tak ada dah loan. Jadinya kita dah ada lebihan cash flow setiap bulan di situ untuk kita buat kepada benda-benda lain yang boleh memberi tambah nilai kepada kewangan kita. So itu penting. Itu saya selalu sangat cakap, saya selalu sangat ulang, kewangan ni, pengurusan kewangan kena semua orang kena belajar. Tidak kata bila dia nak jadi seorang pengurus kewangan pengurus kewangan orang kata penasihat kewangan ke, baru nak belajar kewangan, tak. Sebab kita ada kewangan kita masing-masing, jadi setiap orang kena belajar. Setiap orang kena belajar. So ambillah pendekatan, ambillah masa untuk nak belajar. Tak kisahlah perempuan dengan sesi-sesi live pasal ilmu kewangan, contoh yang macam saya beri, ataupun beli buku. So boleh saja mana-mana channel, baca-baca blog. Contoh saya baca blog yang pertama pasal kewangan, saya baca blog daripada Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i lah, daripada blog beliau muhamadzulkifli.com. So tuan-puan boleh saja search untuk baca banyak sangat perkongsian berkenaan dengan kewangan lah daripada blog beliau. Sangat akan memberi manfaat lah kepada tuan-puan. So kita dah habis untuk tukar kesilapan kita, tukar kereta setiap 5 tahun. So jangan tukar, pakai sahaja kereta sehingga dia boleh guna. So saya dah menggunakan kereta lebih daripada 14 tahun. So alhamdulillah masih beroperasi dengan baik lah. So kereta saya tak pernah lagi lah berhenti di mana-mana, kecuali bila saya tekan brake untuk berhenti di traffic light ke, tepi jalan ke, yang saya nak berhenti. Dia tak pernah lagi berhenti kat tempat-tempat lain. Okey. So yang kesilapan kedua adalah makan di restoran mewah setiap bulan. So kita punya kehendak ni memanglah nak makan yang sedap-sedap kan. So memang tak boleh nak sangkat lah. Itu kan, kita nak lah. Cumanya dari segi kita kena tengok lah sama ada kita ni mampu ataupun tidak. Mampu ataupun tidak. So kalau contoh kata kita tengok makanan yang mahal-mahal mungkin kan. So kalau kita macam setiap pelanjaan. Contoh saya ada satu satu tabung macam mana dana lah, memang saya dah buat dana dia tu setiap bulan apa yang saya nak buat. Contoh kata untuk makan minum, so berapa yang ada. Yang paling efektif adalah kita keluarkan dalam bentuk tunai, simpan dalam satu beg untuk memang yang ini untuk contoh makan paling efektif. So kalau kita contoh masukkan dalam kita punya account bank, kita campur dengan dana-dana lain, contoh yang untuk maintenance kereta, untuk bayar anak tadika anak, untuk nak beli baju ke apa contoh. So nanti kita akan terbabas. So saya ada satu beg untuk duit untuk nak makan. So dalam tu je lah yang saya ada, saya tahu. Okey, ada lagi 300. Contoh ada lagi 10 hari. Pandai-pandailah, janganlah nak gatal-gatal pergi makan restoran yang mahal-mahal. Contohnya kan nanti kan hujung bulan kau nak makan apa? Contoh macam tu. Sebab yang ini memang orang kata cara yang paling efektif lah boleh buat. Sebab bila kita buat keluarkan cash ni, memang kita akan nampak kan, kalau kita berbeza dengan kita pakai elektronik. So boleh saja kan kita contoh kad debit kan, kad debit je kad kredit lagi bahaya. Kalau kad debit pun kita boleh terbabas sebenarnya kita ambil dana lain. Contohnya saya kata tadi, dana untuk nak servis kereta kan, dana-dana lain lah. Contoh nak bayar cukai pintu rumah untuk setiap tahun kan. So memang sangat perlu kita buat segregation. Maknanya setiap satu dana tu kita asingkan dia punya beg tu. Kalau tak ada beg macam ni, contoh yang saya ni yang untuk pembelian makanan tu, nak makan setiap bulan tu, memang saya tak dalam beg lah sebab senang kan. So dalam wallet saya. So contoh yang benda-benda lain yang bersifat bulanan sekali, contoh untuk saya simpan untuk maintenance kereta. Bila nak pergi maintenance kereta je lah ambil duit tu. Macam itulah. So kita lah yang tentukan macam mana cara kita yang lagi selesa. Tapi
memang dia punya cara yang paling efektif adalah kita keluarkan cash. Sebab kalau kita sekali kan dalam semua sekali, so memang kita tak tahu berapa yang ada dalam setiap dana tu. So ini pun saya belajar daripada pakar-pakar lah. Saya baca buku, jadinya nampak memang dia kata macam tu, jadi saya pun buat macam tu dan memang sangat efektif lah. Kalau tuan-puan nak cuba, boleh. Sebab memang dah orang kata terbukti. Ramai orang buat dan terbukti, jadinya kita boleh cuba. Kan, bila kita berjaya buat dalam tu, untuk kita nak uruskan cash flow kita dengan lebih baik, so alhamdulillah kan. So kita dah boleh ikutlah cara tu, boleh buat seterusnya. So yang kesilapan kedua, janganlah makan di restoran mewah setiap bulan. Kalau nak makan benda yang mewah tu, beli dah masak sendirilah. Kan, beli dah masak sendiri. Kalau ada keraian ke apa, baru makan dekat luar. Maknanya kita dah sangat boleh jimat lah dari segi tu. Sangat boleh jimat. Apatah lagi kalau orang yang memang bilangan ahli keluarganya ramai kan, sangat berjimat. Contoh kata, kalau beli ayam satu bucket, yang ayam contoh ayam goreng kan kat luar dah berapa kan. Kalau kita beli seekor, memang ayam dah mahal. Sekarang ayam dah naik harga. Tapi kalau kita beli lagi murah lah berbanding kita beli di luar yang dah siap. So itu dah, kita dah boleh mengurangkan perbelanjaan kita setiap bulan lah. So kurangkan makan di luar setiap bulan lah. Makan di luar setiap bulan, especially restoran-restoran yang mahal, yang viral sekarang ni kan. Banyak makanan yang viral ni harganya agak costly lah. Okay, so itu kesilapan kedua lah. So maknanya dari segi ni, maknanya kita tak perlulah nak ikut trend kan. Kalau ikut orang, orang kata ikut orang, kita akan tersedak lah. Sebab maknanya kita yang tahu poket kita sendiri kan. Okay, so yang kesilapan ketiga yang ramai sangat orang buat adalah tukar telefon baru setiap tahun. Tukar telefon baru setiap tahun. Mungkin ada ramai juga yang buat tukar telefon baru setiap ada model baru. So telefon ni untuk apa? Kegunaan dia. Telefon ni untuk kita nak berhubung antara satu sama lain kan. So kalau telefon yang lama tu masih boleh berfungsi, kenapa kita nak tukar? Kan kita dah banyak akan kerugian bila kita buat penukaran. Contoh macam tadilah tukar kereta. So telefon pun sama fungsi dia. Kalau fungsi dia adalah untuk kita nak boleh berhubung antara satu sama lain, kalau fungsi dia masih boleh kan, so tak perlu nak tukar. Bila sampai jangka hayat contoh dah memang tak boleh dah, memang nak upgrade benda tu tak boleh, kita nak tambah dia punya RAM pun tak boleh, apa semua tak boleh, itu memang sampai masa lah kita kiranya. Tapi maknanya kita kena bersedia lah untuk nak adakan satu dana untuk kata contoh untuk nak tukar telefon contohnya. Contoh kalau boleh ada dana lah. Kalau tak ada dana, maknanya kalau memang dah sampai masa nazak ataupun sampai masanya, contoh anak kita terbaling lah, telefon tu dah sampai berkecai, so itu memang sampai masa jugalah maknanya kan. So memang dah tak boleh nak berfungsi seperti telefon yang biasa, jadi kita kena tukar. Itu pentingnya. Contoh tadi yang anak kita terbaling ke, tak kisahlah, maknanya telefon tak boleh berfungsi, maknanya itu yang paling penting, yang saya selalu sebut juga pasal dana kecemasan. Benda macam tu maknanya kita ada dana kecemasan untuk kita beli, dan kita tak akan terjebak nak menggunakan kad kredit, bayaran ansuran mudah, contohnya apa-apa bayaran mudah untuk nak beli telefon macam tu. Sebab kita ada bersedia dengan dana kecemasan kita. Kecemasan lah tu kan. Tiba-tiba je anak contoh masukkan telefon dalam air sirap. Contoh saya baca tengok kan. Ada anak-anak kecil kan masuk dalam air sirap ataupun termasuk dalam mesin basuh. So itu dah jadi kecemasan. So kalau kita ada bersedia dengan dana kecemasan, maknanya bila kita dah boleh orang kata uruskan cash flow kita supaya positif setiap bulan, jadi kita ada lebihan untuk kita menyimpan. So kita ada matlamat, contoh kita adakan dana kecemasan yang saya biasa sebut 3 layer, iaitu 3 bulan pendapatan. Yang pertama, ini dalam bentuk cash lah. Sangat disarankan dalam bentuk cash. Lepas tu 3 bulan lagi simpan dalam bentuk lain. Contohnya, tapi kita kena sukarkan lah pengeluaran untuk yang 3 bulan yang kedua dan seterusnya 6 bulan yang ketiga. Mencukupkan semuanya 1 tahun pendapatan. Kalau contoh orang yang 3,000 gaji pendapatan 3,000, so maknanya kena cukupkan sebanyak 36,000 dana kecemasan. Sebab kita tak tahu apa akan berlaku kan. So ramai orang yang tak ada dana kecemasan ni lah, bila contoh yang pandemik hari tu kan, tiba-tiba sahaja tak boleh bekerja, memang gaji pun kena potong, contohnya sampai 50%, ataupun memang tak ada gaji langsung. Yang ramai yang terdesak sampai yang orang cakap sampai tak sedap sebut lah kan, sampai kata menamatkan nyawanya sendiri sebab tak boleh nak survive.
So at least kalau contoh kita ada dana kecemasan yang tadi 1 tahun, maknanya at least kita boleh bertahan lagi. Kita tak ada gaji pun, kita ada dana kecemasan 1 tahun untuk kita nak survive hidup lagi 1 tahun. Itu pentingnya dana kecemasan. Mungkin kita tak rasalah sekarang macam kenapa nak kena menyimpan-nyimpan, kenapa nak kena apa orang kata bersesak-sesak. Duit kita memang banyak ni je. Nak makan-makanlah. Hidup sekali. Memang adalah yang kata stigma macam tu, tapi hidup sekali, tapi kita tak tahu nanti akan datang apa nak jadi. Sebab tu kena ada uruskan kewangan kita. So ini saya share pasal 4 kesilapan urus cash flow untuk tambah baik cash flow kita. Okay, banyak lagi lah benda lain kan, so yang kita boleh buat untuk nak tambah baik cash flow kita. Tapi ini salah satu, ada 4 yang saya share tadi. So maknanya dana kecemasan tu sangat penting berbanding maknanya yang saya kata ultimate kita punya pengurusan kewangan adalah untuk kita nak sediakan dana persaraan lah. Sebabnya kita akan sampai satu masa memang kita tak akan boleh bekerja dan kita tak mampu bekerja dan tapi kita kena hidup. Itu yang ultimate lah maknanya. Tapi layer pertama untuk untuk uruskan kewangan kita adalah kenapa kita nak uruskan cash flow ni adalah untuk layer pertama adalah nak sediakan dana kecemasan tadi. Sebab dana kecemasan ni boleh berlaku minggu depan, boleh berlaku contoh tiba-tiba saja contohlah kan, kita na'udzubillah kan, kata contoh suami memang seorang yang pencari rezeki, pencari nafkah, tiba-tiba je dia tak boleh bekerja. So dan dia juga contoh kata kerja di tempat yang memang kalau tak kerja 1 minggu pun dah kena buang kerja contoh. Terus tak ada gaji. So kalau kita tak ada bersedia dana kecemasan, na'udzubillah min zalik lah kan. So tak adalah langsung kita nak boleh hidup, nak pakai masa contoh kata dia sakit ke, dia apa ke tu, kita tak adalah duit untuk kita nak tampungkan kehidupan kita. Sedangkan masa tu kita masih perlu teruskan hidup. Macam contoh kalau ada anak perlu lagi nak pakai pampers, anak perlu lagi nak minum susu. Kan kita pula lagi nak kena makan. Kalau ada rumah sewa, kita nak kena bayar rumah sewa. Kalau ada loan rumah sendiri pun kena bayar loan. So banyak keadaan lah. So kenapa nak kena menjerat diri, orang kata nak berjimat-jimat, banyaklah dia punya sebab. Tapi maknanya kita kena ada sedikit kesedaran kewangan, kesedaran nak uruskan kewangan kita. Sebab tak akan ada orang lain yang akan nak uruskan kewangan kita kecuali kita sendirilah. Okey, so itu 3 yang ketiga. Yang pertama, kita selalu tukar lah. Ramai orang selalu tukar kereta setiap 5 tahun akan menjerat kepada cash flow. Yang kedua, sekarang ni kan ramai orang yang makan di luar setiap hari lah, makan di luar setiap hari. So saya kalau kata bekerja pun banyak sangat orang share kan cara-cara dia boleh juga memasak setiap hari di rumah walaupun dia bekerja. Buat paste instant balik. Saya pernah jumpalah seorang bos saya, gaji orangnya yang memang ex-bos saya yang sangat bagus dari segi pengurusan. Sebab dia kata dia memang maknanya keluarga dia tak suka makan dekat luar, jadi dia dah sediakan paste untuk semua benda. Bukan PES, maknanya kalau contoh saya suka buat PES je, tapi dia lebih maknanya contoh kata untuk kari tu dah siap dah portion untuk satu kari, macam contoh dah siap dah masuk siap semua bahan, cuma tinggal nanti bila dia panaskan, dia memang dah buat satu portion untuk setiap contoh satu bekas untuk family dia. Untuk kata contoh kari tu PES bukan PES lah, maknanya macam dah masak untuk kari, cuma tak letak aje apa lauknya nak buat dengan sayur. So kalau dia balik sampai pukul 7 malam pun, pukul 8 malam pun, sebab masa tu dia cerita dia kerja di Putrajaya, rumah dia KL. So agak jauh juga kan. So biasa pukul 8 lah dia kata sampai 7.30 pukul 8. So pukul 8 baru dia maknanya sampai dia keluarkan daripada freezer, keluarkan dan dia panaskan dan cuma tambahkan lauk dan juga sayur. So setiap hari dia boleh masak, dia kata. So maknanya kita lah yang kena manage masa kita. Hujung minggu kena buatlah benda tu untuk nak pastikan kita adalah bekalan-bekalan untuk kita nak boleh masak. Untuk nak jaga kita punya cash flow. Kalau dah memang kaya raya, tak perlu nak jaga cash flow, tak ada masalah pun. Setiap hari sampai rumah je order kan. Sampai rumah je order kan. So kalau order ni pun costly kan sekarang kan. So saya pernah baca lah kan yang order daripada delivery ni satu nasi kukus dah boleh sampai RM15. Sebab campur dengan kos delivery apa semua untuk satu orang anak. Kalau contoh kata 3 orang anak, macam mana? So kena pandai-pandai lah. Okey, pandai-pandai. So tadi pasal makan kan yang kedua. Yang ketiga, tukar telefon baru setiap tahun. Itu pun lebih kepada kita nak ikut trend kan. Model baru. Sebenarnya fungsi dia ada untuk berhubung. Okey. So tak perlulah nak tukar, pakai je selagi boleh kan. So yang keempat ni pun
orang kata selepas PKP ni pun ramailah orang yang buat. So melancong sana sini setiap tahun. Melancong. Dia bukan satu memanglah orang kata kalau kita dengar kan, kita nak bagi create memories untuk anak kita. Dengan melancong tu kita bawa anak kita berjalan, jadi di create memories yang bagus lah, bonding antara ibu dan bapa. Tapi tak semestinya bonding tu nak kena pergi jauh. Boleh saja kita bawa hujung minggu, kita pergi jalan-jalan tempat-tempat yang dekat saja. Contohnya kata pergi je lah, macam contoh saya, pergi je lah Putrajaya tu jalan-jalan di Tasik ke apa ke. So boleh, itu pun boleh create bonding. Maknanya kita dah spend masa dengan diorang. Tak semestinya kita nak pergi tempat yang jauh-jauh, nak kena habiskan 1,000, 2,000 untuk nak orang kata melancong tu. So sebab contoh kata saya suka ada seorang mentor saya lah, dia melancong dia masa yang dia orang kata dari segi cash flow-nya tak berapa nak cantik lagi. Melancongnya bila? Melancongnya bila balik kampung. Itu kira melancong lah tu. Macam saya pun banyaknya melancong balik kampung lah. Balik Kelantan, balik Kuantan. Balik Kelantan, balik Kuantan. So itu kira melancong kami. So maknanya kita nak uruskan cash flow kita, sebab tak ada siapa yang akan uruskan kecuali diri kita sendiri. Kalau kita terdesak ke, kita tercekik ke kewangan kita, tak ada siapa. Kecuali kita nak malukan diri kita sendirilah. Nak malukan diri kita sendiri. Setiap kali kita ada je keperluan duit, kita nak pergi jumpa orang, nak pergi meminjam, itu lain cerita lah. Tapi maknanya kita, selagi kita ada orang kata nafas, selagi ada Allah bagi akal, kita boleh fikir, maknanya kita cuba carilah ilmu-ilmu kan, sebab semuanya benda kena dengan ilmu lah kan. Sebab tu Allah pun turunkan ayat Al-Quran yang pertama adalah Iqra' kan, bacalah. So bacalah. So contoh kata perempuan nak belajar pasal ilmu kewangan, bacalah buku kewangan. Kalau contoh Tuan Muhammad Syukur, Tuan Syukur Hashim, dia seorang mentor lah, mentor emas dan juga kewangan jugalah. Dia banyak berkongsi berkenaan dengan emas dan juga kewangan. Dia kata kalau kita nak pakar dalam satu bab ni, kita kena baca at least 10 buku dalam bab tersebut, dalam mana perkara tersebut. Contoh kita nak memang betul-betul master pasal kewangan, so bacalah 10 buku pasal kewangan. Jadi kita akan tahu. Sebabnya kita tak adalah nak orang kata ikut orang kata pandangan seseorang penulis sahaja. Macam contoh saya, kewangan pun saya baca. Contoh ini daripada Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i, mentor kewangan saya, Cik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Yang ini saya baca daripada Tuan Azizi Ali, jutawan dari planet Jupiter. So kita baca dari banyak perspektif. Dan ini saya baca daripada buku Bijak Mengurus Wang, Puan Hajah Rohani, Datuk Haji Muhammad Syahir pun. Ini pun sangat best. Dia babkan satu-satu. Maknanya umur berapa kita, macam mana kewangan kita nak urus. Dan juga saya baca jugalah daripada yang antarabangsa punya, ni daripada Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad. Ini pun pasal kewangan juga. Dan ada lagi lah yang tak ada buku kat sini. Ada lagi lah daripada contohnya Tuan Zaidi Ismail. Itu pun nak urus kewangan. Tuan Zaidi Ismail, saya suka quote dia punya ayat. Dia kata kita ni tak ada masalah kewangan, tapi kita ada masalah emosi. Setiap orang tak ada masalah kewangan, dia ada masalah emosi sebenarnya. Sebab dia nak uruskan emosi dia. Contoh tadi, yang pertama tadi kan, yang 4 kesilapan tu, yang pertama emosi kita nak tukar kereta. Sebenarnya kita tu boleh je berfungsi. Tuan Zaidi Ismail ni lagi lah, tak ada kereta. Sekarang kan senang kan, tak ada kereta. Tapi saya tak boleh lah. Dia tak ada kereta. Dia kata kalau dia nak pergi mana-mana, pakai je lah Grab. Kan best, ada driver. Saya mungkin saya perempuan lah kot, jadi saya rasa macam saya kena ada kereta. Dari segi keselamatan, kereta saya sendiri, contoh macam tu. Tapi maknanya ada orang je yang boleh duduk tak ada kereta. Dia memang tak ada kereta, walaupun dia tu katanya income tak tahulah berapa sebulan kan, ada berpuluh-puluh bisnes, rumah sewanya berpuluh-puluh. Tuan Zaidi Ismail. So maknanya kita sendiri yang tentukan macam mana matlamat kewangan kita, apa yang kita nak tuju. Itu yang penting tu, kita nak tuju ke mana, kita nak tahu ke mana. So 4 kesilapan ni sangat kita kena orang kata elak lah buat. Elak buat. Mungkin kalau contoh melancong tu, macam saya cakap tadi kan, salah satunya kita melancong balik kampung lah. Melancong yang lain-lain tu mungkin boleh kurangkan kan. So dari situ kita boleh manage kita punya cash flow dengan lebih baik, untuk nak jadikan cash flow kita lebih positif lah. Lebih positif tu nak ke mana? Kita nak menyimpan. Contoh tadi nak adakan dana kecemasan. Bila dah ada dana kecemasan tu, kita bolehlah untuk create dana-dana lain. Contoh kata kita sebagai orang Islam, kita nak pergi haji. Kita boleh lagi, lepas dah habis dana kecemasan, cukupkan dana kecemasan, kita boleh pula untuk createkan dana untuk nak pergi haji. Sebab sekarang pun haji dah meningkatkan dia punya kos, so kita createkan dana untuk nak pergi haji. Kalau contoh kita kata memang saya memang tak mampu untuk nak buat dana pendidikan anak-anak saya, nanti anak saya nak belajar, dia kata
dia simpan, dia apa ni, ambil lah loan sendiri. So tak perlulah. So kita kena sediakanlah apa yang kita rasa untuk penting untuk diri kita sendiri. Okay. So sebab tu kita kena uruskan cash flow kita. So bila kita dah ada cash flow yang positif tu, cash flow positif, kadang kita ada keinginan bila dah nampak ada duit kita banyak sedikit, so kita mungkin akan nampak, okay, nak beli benda ni, sebab kita tak pernah ada duit yang banyak kan. Bila kita dah boleh manage, so itu pentingnya. Macam contoh saya, bila saya dah ada duit sikit, saya rasa macam duit start secure lah dalam bentuk duit, saya tukarkan dalam bentuk emas. Contohnya dalam bentuk emas macam ni, emas pelaburan macam ni, iaitu emas yang disediakan oleh, yang dikeluarkan oleh Public Gold. Sebab saya tahu Public Gold adalah syarikat yang dah beroperasi lebih daripada 10 tahun, dan memang orang yang beli emas dengan Public Gold tak pernah tak dapat emas, dan emasnya adalah diakui keturunannya. Sebab ada dia punya surat beranak lah. Ini surat beranak dia untuk yang jenis apa ni, Dina yang hijau. So kalau surat beranak untuk yang jenis subhanallah, maksudnya Allah, untuk yang jenis ni kita panggil bunga emas, dia biru. So surat beranaknya lain-lain, dan memang ada nombor siri lah, nombor siri. Contohnya ni ada nombor siri kat bawah ni, di berapa ni. Ini bukan surat beranak dia, cuma saya letak kat dalam ni. Surat beranak yang ini untuk surat beranak yang ini. Okay. So ada nombornya lah, D144144420. Setiap apa ni, kepingan emas yang kita beli ada surat beranaknya, dan memang diakui kesulinannya, dan ada sign lah daripada orang kata auditor lah. Auditor bebas. Bukan auditor ni, bukan auditor yang bekerja dengan Public Gold, tak. Dia auditor bebas yang nak mengenal pasti keturunan setiap emas yang dikeluarkan oleh Public Gold. So kita tak perlu nak risaulah. Sebab banyak kes yang beli emas, contoh beli emas kan, kalau yang rasa macam ni, rasa macam kalau 1,000 ni, ni 1,100 lebih lah. 1 dinar ni, 1,000 ni, kalau kita rasa macam nak pergi jual, lepas tu tak, apa ni, Arahnu ataupun tempat kita nak jual tu, kedai emas ke apa, rasa ragu dan dia nak potong, kalau dalam tu ada apa ni, benda lain, maknanya bukan tulen, rasa macam tak adalah histeria sangat kan 1,000 kan. Kalau tiba yang 100 gram tu, yang 25,000, 26,000 tu, histeria tak kita? Kalau kita beli, tiba-tiba benda tu tak tulen dan dicampur dengan logam lain, so memang nanti kan kita pun histeria kan. So sebab saat itu saya bercerita berkenaan contoh yang tadi saya cerita pasal kewangan. So sekarang cerita macam mana nak manage duit dengan lebih baik, dengan bila kita ada duit yang lebihan, kita simpan dalam bentuk emas, dan kita kena carilah emas mana yang terbaik lah, emas mana yang terbaik, yang mana ada package. Contoh kata dari segi packagenya, dia ada jaminan apa ni, memang keturunannya, jaminan beli balik. Contoh Public Gold memang dia akan jamin beli balik dia punya emas. Contoh memang perempuan beli yang Public Gold, pergi jual dengan Public Gold, memang jamin akan beli balik walaupun berapa jumlahnya. Cuma contoh kata tuan pun ada 3 juta emas yang dah beli dengan Public Gold. So mungkin kena bagi masa sedikit lah, mungkin dalam masa 1 ataupun 2 hari aku untuk dapat balik duit dah. Untuk Public Gold bagi balik duit pada tuan-puan yang pembelian tersebut. So masa yang reasonable lah. Tapi memang Public Gold janji akan beli balik. Dan juga kita boleh beli dengan mudah sekarang. Senang saja. Contoh katakan harga emas ni, contoh harga emas Public Gold, macam contoh yang macam ni, yang 1 dinar ni, yang 10 gram macam ni, harganya berubah setiap 20 minit. Setiap 20 minit. Dan tuan-puan contoh, kata tuan-puan tengok hari ni, macam harga dia menarik lah, aku rasa macam aku nak beli. So boleh terus klik dan beli sendiri. Tak perlu nak tunggu, nak kena pergi branch. Mungkin harga dah berubah dah. Tapi maknanya masa tu tuan-puan tengok aja, tuan-puan boleh beli online sekarang. Dan juga contoh yang 10 gram macam ni, yang 1 dinar macam ni, iaitu sehingga 21.25 gram, iaitu 5 dinar lah. Yang bulat besar lagi lah, yang ini 1 dinar. Maknanya 5 kali yang ini boleh dipuskan secara berinsurans ke rumah tuan-puan. Maknanya tak perlu dah beli-beli tu, tak perlu pun nak pergi. Contoh kan, saya ada pelanggan yang dia duduk di Lumut. Kalau nak pergi ke branch yang terdekat di Ipoh, jauh kan, dalam 30-40 km saya rasa kan, lebih kurang kot. Sebab saya rasa saya pernah pergi ke Lumut tu, macam jauh jugalah nak sampai ke Ipoh. Mungkin lebih daripada 50 lah saya rasa. Sebab lama saya rasa saya naik kereta daripada Ipoh nak sampai ke Lumut tu. So dia tak perlu pun nak kena pergi ke branch Ipoh untuk nak ambil dia punya dinar. Contoh kata dia beli dinar ke, dia beli bunga emas mana-mana, dia hanya tunggu kat rumah, dia bayar RM10 saja dan dia dapat emas dia secara berinsurans lagi kat rumah. Kalau apa-apa hal berlaku di tengah jalan, dia akan dapat emas dia. Dan Public Gold janji, kalau contoh kata hilang di tengah jalan, Public Gold janji akan ganti semula
emas dia tersebut. Dan saya pun jamin, saya pun jamin, maknanya contoh dia tak dapat emas daripada Big Gold, saya akan ganti. Tapi sehingga kini tak ada siapa lagi lah yang dapat emas daripada saya ataupun daripada Public Gold, sebab tak dapat maknanya tak dapat emas tersebut lah. Semua pelanggan Public Gold daripada 2008 sehingga kini dapat emas mereka bila mereka membeli emas dengan Public Gold. So tak pernah lagi lah orang kata yang kena scam lah dengan Public Gold, beli tak dapat emas yang betul ataupun tak dapat emas langsung. So sebab tu saya berani kira orang kata bercerita kepada orang berkenaan dengan emas Public Gold ni. Sebab emas Public Gold memang package, jadinya kita boleh percayalah untuk nak beli emas tersebut. Tapi bila orang kata kalau contoh tak nak simpan pun, tak nak simpan kat tangan pun, boleh saja simpan dalam akaun emas. Mungkin ada orang yang rasa tak secure lah simpan dekat rumah. Boleh, tak ada masalah. Boleh simpan dalam akaun yang kita panggil akaun emas gap. Gold Accumulation Program, program pengumpulan emas. Yang ini pun sangat mudah. Minimanya RM100 saja untuk simpan setiap kali lah. Tapi tidak wajib setiap bulan. Tuan-puan simpan bulan ni RM100, dan kalau contoh bulan depan tak cukup duit lagi, atau tambahlah 2 bulan lagi. So memang tak ada masalah. So sangat senang untuk kita nak maintain emas kita kat dalam tu. So nanti bila ada banyak boleh keluarkan juga. Okay? So tak ada masalah, sangat senang. So bila kita simpan dalam bentuk emas ni, kita punya emosi, untuk contoh tadi kan, emosi kita nak tukar kereta, emosi kita nak makan dekat luar, emosi kita nak tukar telefon bila ada model baru, emosi kita nak pergi melancong, akan lebih terkawal. Sebab kita tahu kita tak ada duit kita untuk dana, contoh untuk dana kecemasan, untuk dana persaraan dalam bentuk emas. Tak nampak dalam bentuk duit. Kan, macam contoh yang ini, saya 2 keping ni dah dekat 4,000. Ni 1,100, ini 2,700, macam tu dah dekat 4,000. Tapi saya tak nampak duit tu. Saya nampak emas kat dalam ni. Jadi saya tak nampak lah. Saya nak pergi shopping ke, saya nak pergi membeli barang-barang yang bukan keperluan saya. Yang keperluan tu saya dah ada lah. Macam contoh saya cakap tadi kan, saya dah ada untuk setiap saya dah buat pembahagian untuk setiap dana-dana saya bagi setiap bulan. So yang itu saya dah reserve. Yang ada lebihan tu memang maknanya bukan ada lebihan lah, maknanya setiap bulan saya dah ada simpankan untuk bahagian simpanan kan. So maknanya duit tu saya dah memang nak masukkan kat sini berapa, nak simpan dalam bentuk cash berapa. Okay, so kita kena tentukanlah berapa portion untuk cash, berapa portion untuk dalam bentuk emas lah. Jangan semua dalam bentuk emas, sebabnya kalau contoh kita nak pakai dalam bawah daripada 3 tahun, sangat tak digalakkan lah untuk simpan dalam bentuk emas. Tapi kalau tuan-puan jenis yang memang sangat panas dengan duit, tangan tuan-puan panas dengan duit, maknanya memang tak boleh simpan dalam bentuk duit. Ada 1,000 habis je lah, ada 1,000 habis, ada 1,000 habis. Mana tak pernah ada lebih daripada 1,000 duit tu. Kerja dah 10 tahun, 20 tahun, tapi tak pernah ada duit lebih daripada 1,000. Bolehlah simpan dalam bentuk emas. Sebabnya kalau dalam bentuk emas, tak akan ada duit tu. So at least contoh kata 1,000 dalam bentuk 1 dinar ni dah ada 1,000. Ni 1,000. Sudah ada 1,000 kat situ. So secure kat situ. So bila dah ada 1,000 tu simpan lagi 1,000 lagi, 1,000 lagi. Jadi 1,000 dia banyak berbanding dengan bila simpan dalam bentuk duit 1,000 jadi kosong. 1,000 jadi kosong. Bila nak bertambahnya tak bertambah-tambah kan. So kitalah yang kena fikirkan cash flow kita lah yang perlu fikirkan kewangan kita. Kewangan ni memang sentap. Sebab tak ada orang yang akan tolong fikirkan untuk kita kecuali kita sendiri. Maknanya contoh, kalau tuan-puan 2 orang suami isteri, tengok siapa yang lebih bagus lah dari segi uruskan kewangan, sebagi kepercayaan kepada beliau. Contoh kata suami nampak lagi bagus lah, isteri ni memang kalau ada duit je memang habis lah kan. Contohnya sekarang kan banyak shopping online, so boleh asyik shopping aja kerjanya, tiba-tiba sampai. Kadang-kadang tu barang tak guna pun, contohnya. So jangan bagi kat isteri, bagi dekat suami. So suami yang arrange semuanya, bagi duit dekat isteri tu apa yang dia perlu sahaja. Sebabnya suami akan arrange semua sekali. So kalau tengok isteri yang lebih bagus, bagi dekat isteri. So maknanya kita kena tengok kelebihan orang tu kat mana, kekurangan orang ni kat mana. Kita kena pakai mana yang kelebihan tu lah. Okay. So jangan lakukanlah 4 kesilapan urus cash flow ni lah yang saya cakap tadi. 4 kesilapan tu jangan lakukan untuk kita nak pastikan kita ada cash flow yang lebih baik untuk kita nak capai pada ultimate kita punya financial pengurusan kewangan kita.
Contohnya nak ada dana kecemasan, nak ada dana persaraan sebab sangat ramai orang yang bila bersara masih tak ada duit yang cukup untuk nak menyara kehidupannya selepas bersara, sedangkan masa tu dia dah tak boleh bekerja, dah tak mampu bekerja. So kita boleh belajar lah daripada kesilapan orang lain untuk kita nak jadikan hidup kita lebih baik lah. Okay? So kita tak tahu apa yang berlaku pada orang tersebut masa yang dia masih bekerja. Kita jangan pandang negatif. Jangan pandang negatif, cumanya kita ambil lesson learn daripada apa yang berlaku untuk tambah baik kehidupan kita. So 4 tadi, kesilapan kewangan, kesilapan urus cash flow kita, selalu tukar kereta, selalu makan dekat luar yang mewah-mewah, selalu tukar handphone, selalu melancong. So kurangkan benda ni. Kalau boleh contoh yang tukar kereta, tukar telefon tu jangan buat lah. So kalau melancong tu mungkin kata tak melancong langsung tak sedap kan. Melanconglah sekali, contoh setahun ke kan. So kita boleh bajet dekat situ. Okay. So kalau ada contoh tuan-puan rasa perkongsian saya ni ada benefitnya, bolehlah di-sharekan untuk orang lain juga boleh belajarlah sedikit sebanyak daripada perkongsian saya ni. So kita jumpa lagi, semoga ada manfaat dan ada jugalah pahala untuk saya dan juga untuk tuan-puan yang sharekan video ni. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.